Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Liga Banaat dengan kerjasama Taman Yu Street Market. Layari Facebook Taman Yu Street Market bagi mengetahui jadual perniagaan mereka. Dapatkan hikayat baju terpakai RM100 senaskah, sebuah buku rujukan bagi memudahkan anda yang ingin memulakan perniagaan baju bandel. Layari shopee.com bagi membuat pembelian. Setiap pembelian melayakkan anda menyertai cabutan bertuah. Follow dan subscribe kami di Facebook, Instagram, Spotify dan YouTube channel. Yalah. Kawan-kawan, mari dengarkan. Yang lalu lalang, mari rapatkan. Yang dari jauh, mari dekatkan. Cuba dengarkan apa yang ingin ku sampaikan. Empat sekawan bermula di jalanan, mencari bahan mengisi kelapangan. Dari perbualan menjadi kenyataan. Maaf Cakap Podcast ingin kami hidangkan. Maaf Cakap Podcast. Maaf Cakap Podcast. Maaf Cakap Podcast. Maulana ya sami du'ala birahmatika ya Rabbi. Kaifa haluka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali sekali lagi ke episod part yang terakhir, iaitu part yang ketiga. Hari ini kita akan membincangkan beberapa perkara hal ehwal agama. InsyaAllah kita berkongsi apa yang kita tahu. Dan kita cuba bertanyakan perkara-perkara yang selalu kita lalai. Di mana perkara-perkara ini sangat penting. Betul. Tapi kita tak endah. Betul. Cuba kita renungkan. Dan selamat beramal. Assalamualaikum, sekali lagi saya kenalkan diri saya, Aizat Yusof. Saya Hakim Mokri. Dia Ali Gaban. Saya Ali Gaban. Okey, kita sini semula sekali lagi saya perkenalkan diri kawan saya Ali Gaban. Kau kenalkan Hilal. Tu kawan saya Hilal Fazil. Yang depan saya ni Hakim Mokri. Okey. Saya lagi masih memikirkan. Ijat. Ini kau kenalkan dia lah ni. Kau tak kenalkan aku? Ijat Di depan saya. Simple. Ijat. Ya, depan saya ni adalah insan yang bernama Aizat. Yes. Ya, insan istimewa. Dilahirkan ke dunia. Yelah, istimewa lah. Istimewa. Dilahirkan di dunia. Rare. Dikurniakan akal fikiran. Silakanlah sambung. Kau tak ready lah. Di bahagian yang ketiga kita nak bicarakan pasal apa pula ni? Masih lagi dalam ruang lingkup ulang kaji yang berkaitan dengan sedikit banyak tentang agama. Betul. Kalau ada apa-apa soalan, Aku ada tadi yang pasal kemampuan yang Hakim petik. Kemampuan. Pasal kemampuan ni kalau apa, sedekah? Bukan kalau dia, aku rasa dia jauh daripada sedekah. Kalau kita dapat anak, yang kita kena buat ialah akikah. Ya, betul. Akikah kan. Sunnahnya tu. Sunnahnya. Tapi kalau yang tak berkemampuan macam ni li? Sunnahnya 7 hari selepas melahirkan. Cukur hari ke-7. Hari ke-7 cukur, tahnik, bagi nama, akikah. Sunnah. Tak mampu ialah sunnah. Tak mampu janganlah tinggalkan. Dia jangan sampai tak buat lah. Betul. Bila-bila buat lah nanti, bila dah mampu. Dia mampu tak mampu, simpan RM1 sehari, 500 hari dapat 500. Kan? RM1 sehari dapat 700. RM1 sehari 700 hari dapat 700. Boleh beli seekor kambing. 700 hari bersamaan 2 tahun insyaAllah dah boleh beli kambing. 18. Jadi dia berbalik kepada pokok pangkalnya, istiqamah. Betul. Kan, mampunya RM1. Yalah. Simpan lah RM1. Buat tabung macam hari tu kita dah cerita. Yes, betul. Tabung akikah. Kan betul lah benda tu, kita teringat aku ni belum akikah lagi diri aku. Betul, aku betul. tak mampu. Kita buat satu tabung akikah. Okey, kita sedar diri kita dulu tak mampu, buatkan sesi untuk anak. Tabung akikah anak. Kalau kita Macam Pian Habib yang tengok ustaz ni. Ni masih lagi dalam bab akikah. Macam contohlah aku dapat makluman yang aku tak diakikahkan lagi. Belum 2 ekor lah Maksudnya aku
aku sendiri. Yalah 2 ekor lah. dua Lelaki 2 ekor. Ya betul. Okay, dua ekor aku kan. Jadi aku dah besar ni, aku akikahkan untuk diri aku sendiri, boleh? InsyaAllah boleh. Tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Kau tahu kau dah diakikahkan? Tak tahu lah ya. Kita belum tanya lagi Rasa macam belum kan, InsyaAllah kita buat sama-sama ya. Kau macam mana? Kau tahu? Aku pun Tak pernah bertanya lagi aku dah. tak pernah nak tertanya sebab Buat Yalah, lah. kamu Buat. Ya. Alah 1004 kan. Oh. Kalau kata tak tahu nak masak apa, InsyaAllah aku boleh masak kan. Baru-baru ni rumah aku ada tengok kat IG lah, ada orang ni dia buat iklan raya. akikah di luar negara. Oh tu aku tadi pagi 400 tengok lebih. tengok Oh. iklan dia kat radio. Ni 400 lebih je. RM499. Ya Allah. Murah kali Murah kali Yalah, dia bab murah tak murah ni ginilah. Yelah sebab kita sedia maklum yang Ali sebenarnya Gembala kambing. bukan. Oh kan. Aku dah cerita mengenai kambing dengan Ali okey tak apalah. Pasal tak ingat aku pasal apa tu Tapi kita sedia maklum Ali tu Ali sebenarnya seorang Yalah, pengembala jugalah. Penyembelih. Penyembelih. Penyembelih Yang bertauliah di Osman Good. Osman punya tak adalah Osman sekarang abang aku lah dah take over. Aku di apa ni? Di mana-mana. Mersing. Bukan di Kota Tinggi tu, Ladang, di bawah Panti. pusat apa dia apa? Veterina. Pejabat Pertanian. Dia pertanian apa? Pejabat Veterina ke pertanian? Dia ada PPD. PPNJ, PPD PPNJ. Sekolah-sekolah untuk lembu PPNJ. PPNJ. Okey. Saya part time waktu untuk raya haji lah. Okey. Jadi saya hari lain diorang ada penyembelih dia. Jadi saya nak tanya berkenaan dengan harga tu adakah Dia gini. okey. Kita tak tahu harga kambing Semasa. bukan semasa. Lain-lain tempat lain-lain harga. Contoh dalam Malaysia sendiri, yang dijual di ladang, yang di kandang, yang di mana-mana farm lah. Tebiar. Yang tebiar pun kira tak? Bukan. Itu ada harga dia kan. Contoh kita tahu 700, 600. Bergantung pada saiz, berat apa semualah. Betul lah. Kalau kata kita ke kampung sekalipun beli dengan orang kampung harga dah lain. Sebabnya ada mungkin orang jual yalah dia ada apa komitmen dia je kan. Mungkin 400, 400.5. Betul. Jadinya untuk di luar dia ginilah, kalau kata kau akikah di luar negara, sayanglah benda tu tak dapat jamu orang. Kan sebenarnya kau yang akikah, kau sediakan makan, kau jamu orang. Kan lebih Afdol. kan terbaik lah. Terbaik lah. Tu kata kalau kata kau kata tak ada contohlah kita cuba berjimat-jimat. InsyaAllah kau pergi je cari kambing mana-mana, keluarkan modal untuk kambing. Selebihnya tengoklah kan, untuk masak ke apa kita pakat-pakat lah kan. Sama-sama kita macam hari tu kita buat bakar-bakar kambing kan. Alhamdulillah boleh. Dia kambing yang tu kita tak ada masalah untuk makan betul tak? Yalah macam yang tak boleh Korban kita tak boleh makan. Korban satu bahagian kita boleh. Ada kan? Cumanya orang yang bernazar tak boleh lah. Orang bernazar tak boleh. Bernazar tu macam mana Ali? Macam kau tadi nazar. Sabar dulu. Kau dapat beli kereta, kau nak potong rambut. Itu nazar lah. Itu sebab bernazar. aku ada cakap dengan salah seorang kawan kita lah. Dia tanya aku asal kau nak gunting rambut. Aku bernazar. Lepas dia kata nazar dengan niat lain. Nazar kena tunaikan. Kalau niat tak apa. Kalau niat ni niat kau nak melakukan suatu amalan. Berniat. Kira aku kalau dia tak buat jatuh dosa ke dia? Dia nazar ni ada kifarah dia lah. Ada kifarah. Kena tunai lah, kena laksanakan. Sebab tu orang kata nazar tu jangan terlampau berat sampai kau tak boleh buat. Betul. Dia ada yalah. Ambil yang mana mampu kita buat lah. Jangan pula kau bernazar aku dah beli kereta nanti aku nak bertetu. Tak boleh. Dia tak boleh, dia tak ada apa-apa dia kena ikut syariat juga. Yalah mana tahu. Aku bukan bawa masuk Islam tau. Ya tahu. Cara kau ni aku macam jahil betul ni. Kalau kata nak potong rambut sekalipun tapi nak buat rambut yang jenis yang melanggar syariat, contoh potong rambut yang melanggar syariat lah kan, tak pun tak boleh juga. Apa nama dia tu? Haka. Kaza. Kaza Saisi. Tadi kau cerita pasal yalah akikah tadi kan 2 ekor kambing. Macam contoh lah, kalau kata kau nak buat di luar negara kan, afdalnya kita bagi makan
Yelah bila bagi makan ni, sedekah ni pada orang yang paling dekat lah. Yelah. Keluarga, okay, yang paling kawan-kawan. Dia apa-apa pun, sedekah pun paling, semua paling hampir dulu. Kan kau tengok yang jauh tu susah. Tak ada masalah nak tolong yang di sana. Tapi bila kau nampak depan mata kawan kau melarat, adik-beradik melarat, Betul. Dahulukan yang tu dulu. InsyaAllah. Okay, Kan? faham. Tapi untuk cut cost boleh lah Kenapa nak kat kau? Contohlah kita dah tak ada, kita tak ada, kita nak buat. Tadi cerita pasal kemampuan kan. Kita ada parat tu, contohlah 500 kita ada. Kan kita pun dah cerita juga tips-tips untuk yalah istiqomah benda-benda lain. Sabarlah dulu kan. Kau menabung RM1 cukup 490. Dengar apa? Iklan. Dengar iklan akikah di luar. Padahal kita boleh komit lagi ni. Lagi berapa hari lagi ni kan. Yalah. Sabarlah dulu sikit. Jadi tak boleh lah Bukan tak boleh. Boleh. Oh, boleh. Yalah. Dia punya okay. itulah. Sabarlah. Okey. Kau menepa kan? Sebab aku dah 6 tahun bersabar. Boleh. InsyaAllah boleh. Tapi kalau macam akikah kita buat lembu boleh? Ada apa? Tak ada masalah. Cumanya lembu satu bahagian lah. Satu bahagian. Jenuh kau nak beli seekor lembu pula. Kalau macam ni ada rezeki lebih, tak apa akikah aku nak buat lembu seekor. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Lebih daripada separuh pun boleh lah. Tapi bestnya kalau kata lembu seekor jatuhlah kat kau, sebabnya lembu dia terbagi pada 7 bahagian. Kan kalau kata syarat kita untuk akikah 2 ekor kambing. Kan dalam lembu terus settle lah kau 2 bahagian. Ada 5 lagi. Panggil lah kawan-kawan yang belum akikah masuk nama. Kau ibarat belanja dia lah akikah. Maknanya akikah pada dia dah settle. Okay. Tanpa dia mengeluarkan duit. Ataupun kau tonton beli lembu, tapi sunnahnya adalah kambing. Okay, macam akikah ni sunnah dia. Kenapa adanya akikah ni? Akikah itu sekejap aku baca sikit. Nampak soalan, kualiti soalan tu. Bagus lah Kan sebab kita semua tak tahu. Aku punya topik Tak, kau bagi kalau kau nak cerita pasal aku kambing ni, aku teringat satu cerita tu. apa? Yang dia bawa 2 ekor kambing tu. Kalau kau benda ni kelakar, aku shoot je. Tak, bukan. Ramai Betul. nak Siapa yang bawa 2 ekor? Dia, tapi dia ada lagu dia. Kamilah penyamun di dalam negeri. Kim dah boleh tu Kim. Sak ni. Kau ni benda-benda gini tak boleh mic. Nak pergi juga. Tapi itulah teringat lah bila 2 ekor kambing kan. Kan dia bawa 2 ekor kambing kan. 2 ekor kambing, lembu seekor Lebih seekor kan. Oh yang begitu tu. Yang begitu-gitu tu. Oh yang begitu tu pokok beringin. Tu lah movie Piramli dia memang ada selit-selit. Mungkin dalam tu pun ada nyatakan pasal akikah. Apa yang dia nak sampaikan. 2 ekor kambing dan seekor lembu. Pemahaman lah. Pemahaman. Hai manusia. Aku anak jin. Aku nak makan darah. Cerita tu memang style. Style Style cerita tu kecerdikan budak. Piramli jadi kat Piramli lah. Piramli. Bapak dia tu kira untung sebab lalang je. Aku teringat lagu dia lah. Apa? Lagu yang sudah ku renung dalam kitab huruf ba. Tu masih dia dengan puteri tu. Makin ku renung berdetup detab. Kalau nak cerita pasal lagu-lagu Piramli ni, dia menggunakan Taranum. Taranum. Ya. Betul. Dia ada lagu-lagu Taranum. Ada lagu-lagu dia. Taranum ada lagu Hijaz, Nahwan. Lagi apa lupa. Kau pandai? Dulu aku Taranum. Form 1 sampai form 3 kan aku ambil kelas Arab kan. Okay. So belajar belajar Taranum. Okay. Tapi alhamdulillah. Kalau bismillah tu pun sendiri ada dia punya Taranum. Ya, ada tapi aku lupa. Kau lupa dia ada Hijaz, Nahwan. Lagi apa ada lah. Banyak lagi ada lagu-lagu tapi memang Piramli gunakan step tu lah untuk buat dia punya lagu tu. Aku ada satu lagu dia katanya ambil daripada lenggok daripada Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah. Rasanya lah lagu apa dah aku lupa. Lagu Piramli kan. Lagu Piramli ni nanti kalau aku ingat aku beritahu lah. InsyaAllah. Kau boleh research mana buat info kat depan mata kan. Aku lupa apa nama tajuk lagu. Tapi dia nyanyikan lagu perempuan lah. Lagu dia dia ada lenggok-lenggok Arab dia kan. Apa dia? Lagu Piramli. Lenggok-lenggok Arab dia itu tu. Sebenarnya kita nampak
bagaimana Piramli melihat bagaimana kedatangan orang-orang Arab ni di tanah Melayu sebagai saudagar. Kan yang datang ni Arab ni mesti saudagar kan, saudagar unta lah apalah. Dia menerapkan Islamik punya ni lah. Oh lagu ni. Al-Kisah nak jadi kaya. Alangkah indah di waktu pagi, burung bersiul bernyanyi-nyanyi. Dia ada Arab dia Ada. tu. Itu cerita Ali Baba Bujang Lapuk. Alibaba Dan berjalan tu Margina tengah ni menari dekat ni. Yo. Tengah ambil air. Ambil air. Lepas tu SK Darisman datang. Margina. Ya, tak ingat lah. Nanti kalau aku ada dengar yang Sini. Kamu ke sini. Tu SK Darisman tu kan. Betul. Okay ni dah ni. Dah jumpa dah. Okay. Okey ni aku ambil petikan lah sikit Dia kata sebenarnya akikah ini merupakan tradisi oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Kemudian dilanjutkan oleh Islam dengan sedikit perbaikan. Mulai dari hanya untuk anak laki-laki hingga anak perempuan juga dianjurkan untuk dilakukan akikah. Melumuri kepala anak dengan darah. Dulu waktu sebelum Arab zaman jahiliah, diorang sembelihkan kambing juga. Tapi dahulu orang-orang pada masa jahiliah apabila mereka berakikah untuk seorang bayi, mereka melumuri kapas dengan darah akikah, darah kambing itulah. Lalu ketika mencukur rambut si bayi, mereka melumurkan kepada kepalanya. Waduh. Maka Nabi SAW menyuruh mereka untuk menggantikan darah tersebut seraya berkata, gantilah darah itu dengan minyak wangi. Jadi aku teringat Itik Serati tu. Kesian lah Itik tu. Kan. Zaman dulu punya. Jadinya Islam meneruskan tradisi akikah ini kerana selain merupakan ungkapan rasa syukur atas kelahiran seorang anak, juga kerana mengandung kebaikan sosial berupa membahagikan kegembiraan dengan memberikan daging haiwan kambing kepada fakir miskin dan masyarakat sekitar. Apapun tradisi Rajabiyah dan Atirah meskipun tidak dianjurkan dalam Islam, namun tidak dilarang melakukannya. Cumanya ialah dia jadi kita lesen dia tu adalah sunnah Nabi lah. Nabi buat. Okay. Sebab tu dia tak ada masalah pun tak buat. Tapi ialah buat, alhamdulillah. Ada yang mengatakan tak buat kan. Tu sebab anak kau jadi macam ni. Tak ada. Tak ada really sebenarnya. Bila kita jatuh hukum Itu dah jadi kerja Tuhan lah. kan? Cumanya yang selalu orang keliru akikah waktu korban. Okay. Orang selalu buat. Kenapa kau nak utamakan yang sunnah sedangkan korban tu adalah fardu? Okay. Kan? Yang paling utama. Dia bukan Ini. Angin keluar. Ya, aku check sekali lagi Muka dah berkedut tu. Sebab aku ada satu lagi soalan yang berkualiti. Piramli tu. Kan? Tak, tapi tunggu Ali settlekan dulu lah. Yalah. Jawapan. Boleh ni kau ajukan soalan tu. Dia tak boleh Mana tahu kalau kau boleh jawab kejap kan. Okay. Sebab aku ada dengar cerita. Macam ni cerita atas cerita lah. Kalau macam buat akikah ni, binatang yang diakikahkan tu akan menjadi binatang tunggangan kita semasa di titian sirat. Ada benar kau? Ada. Jadi macam mana tahap kebenaran dia? Kalau mengikut pada fahaman saya sendiri je, aku tak tahulah. Tapi dengarnya Tapi memang gitu. ada cerita dia ada macam tu cerita dia. Hadis hadis kot kan. Hadis. Apa hadis mungkin ada Boleh lah nanti kita buat semakan lah. Nanti. Tapi kita pernah dengar, tapi kita tak dengar hadis apa kan. Kita dari hadis mana. sahih. Kesohihan Tunggangan kita di titian sirat. korban. Binatang korban. Itu binatang korban. Korban. Oh, korban. Lah sebabnya Tadi kau cakap apa? Itu akikah. Akikah tak ada. Dia gini. Okey, korban korban ni pun sama, dia sunat muakkad. Sunat muakkad ni macam mana? Sunat yang kejap Dituntut. check. Sunat muakkad. Muakkad. Itu muangkat. Aku ni lah, aku lebih kepada kecenderungan aku lebih pada mendengar. Kalau aku melayan takut kena peti. Takut Takut lah. Tak apa. Kat luar sana lagi ramai yang tak faham kan.
Kalau Dia akan kena- tanya soalan macam kita juga. Kena serentak dengan dak-dak ni kena. Yelah. Baik kau diam. Sunat apa sunatmu? Muakkad. Oh, mai. Serai. Mai. Oh, serai. Baru jadi tu. Jadi. Kelotong. Jangan. Dah sudah. Astagfirullahalazim. Yelah dia sunat muakkad ni ada sunat yang paling utama lah. Sedikit dia punya level dia tu tak jauh dengan wajib dah. Sunat yang ditutup. Bukan. Ya, sunat yang ditutup Ditutup lah. betul. Kan. Sunat muakkad. Jadinya dengan akikah nak dibandingkannya, akikah tu boleh dibuat bila-bila masa. Faham tak? Kalau korban hanya 3 hari tu saja. Betul. Kan? Dahulu, Hari yang 11, 12, 13. Hari Ashura nama dia. Bukan. Hari melontar. Jamrah. Hari melontar lah 11, 12, 13. Kan? Hari tu sahaja yang dalam sepanjang tahun 3 hari tu saja yang boleh buat korban. Jadi kan utama. Jadi kan kadang-kadang orang kita Keliru. tak tahulah, wallahualam. Aku pun tak menyalahkan sesiapa, mungkin kekeliruan ataupun kurang kefahaman. Kan nak akikahkan waktu tu sebenarnya. Ya mungkin waktu tu paling mudah kan, dah berurusan dengan orang kata lembu-lembu dengan kambing ni. Sekali jalan lah kan. Tapi ya bagusnya buatlah korban. Pahala dia lebih besar. Akikah insya-Allah bila-bila nanti boleh buat. Yelah, jangan disamakan dengan hari Sebabnya yang dia tu lah kan. orang kata limited time. Kan. Early bird. Oh, okey. Dia senang cerita limited time lah. Time dia tu saja. Ada 11, 12, 13. Libet kalau Beli tiket. Beli tiket konsert awal ni. Kejar dah. RM30 kalau dekat door RM60. Sebab aku terfikir tadi, kita ni nak sembelih kambing ke lembu ke bird. Jadi itulah kan, jangan sampai kekeliruan tu menghantui kita. Maknanya korban, bantai korban je lah. Okey, faham. Kita ke soalan yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan binatang tunggangan yang dikatakan binatang tunggangan. Fadilat korban Fadilat lah. korban. Apa itu korban. fadilat ni kelebihan. Kelebihan. Aku tengok orang sembelih paling rare kali dekat Uda, unta. Oh ya. Ui, aku ni jakun. Yelah, leher panjang babe. Taklah, jerapah pun panjang. Ya. Leher panjang. Mana ada sebelum ni orang lembu. korban sirapah kan? Dia leher panjang. Yelah, kau bayangkan lah leher panjang mana satu yang kau nak potong kat belah pangkal ke? Aku macam Kan? aku cakap, Atas halkum. Talkum ke, kita pun tengah nak check mana halkum kan? sama. Halkum mana halkum kau Rupanya betina tak ada halkum. Itu benda paling Halkum ya tu aku nak tanya, betul ke makan buah Nabi Adam makan Kita settle kan? settle kan. Yelah tadi apa soalannya tu kan apa? Haiwan korban menjadi tunggangan di akhirat. Ya, betul. Ada dia orang kata terdapat hadis yang menyatakan bahawa binatang korban akan menjadi tunggangan di titian Siratul Mustaqim. Kan Jawapan dia? Dia punya lebih kurang, carilah haiwan yang cerdas sebagai binatang korbanmu, kerana sesungguhnya ia menjadi tunggangan kamu di atas titian sirat. Hadis Namun setelah penilaian pakar dan sarjana hadis, mereka memutuskan bahawa hadis ini adalah matruk dan tidak sahih. Tidak sahih. Dan menurut kata ustaz, hadis ini sangat lemah dan tidak boleh dijadikan sebagai sandaran hukum. Itu perkara yang barulah kita baru dapat tahu. Ada lagi satu. Silakan. Soalan aku banyak soalan sekali. Tak apa, boleh. Antara binatang-binatang yang boleh diganti dengan lembu dengan kambing tu apa dia selain Kerbau? unta? Kerbau boleh kerbau. Kerbau boleh. Boleh. Unta boleh. Bergantung pada kemudahan kita lah. Okey. Mana nak akses. Kuda ni Kuda kan sayang kalau kuda tu mahal. Kata ni kita tak ada duit. Kuda mahal. Kan? beli je. Apa? Bukan ada pun. Beli nombor Kambing kuda. mahal, lembu Bukan kuda. mahal. Kau beli kuda. Kita korbankan ayam. Ayam tak sama label. Oh. Sebab Tak boleh? dia bila kau kena buka balik hukum korban, apa rukun korban. Kan? Kau tengok binatang apa Berkaki yang empat ada tu. ada lah. Cukup sifat, cukup umur. Dia Dia ada kriteria dia yang bolehkan. Rukun sembelihan. Rukun sembelihan ni sembelih je. Rukun haiwan. Rukun korban. Rukun sah Haiwan, korban. haiwan. Syarat dan rukun. Rusa. Rusa kecil dah. Burger rusa je.
Iya, kau nak cerita. Burger ostrich boleh. ada ostrich. Ostrich. Takkan nak korban ostrich. Dia kedor dia lempang. Tak apa. Dia punya menengking itu. Kira Ini dia beritahu syarat umur binatang untuk dijadikan korban secara sah. Unta umur dia 5 tahun masuk ke 6 tahun. Okey. Lembu, kerbau, kambing 2 tahun masuk ke 3 tahun. Biri-biri ataupun kibas setahun masuk ke 2 tahun atau gigi hadapan sudah salin. Walaupun belum cukup umur tetapi melebihi 6 bulan. Okey, binatang yang tak boleh dijadikan ibadah kurban. Binatang yang mempunyai kecacatan seperti tidak bertelinga atau terpotong telinga walau sedikit. Ekor dan lidahnya terpotong. Binatang yang kurus dan kurang dagingnya. Berkudis kerana dagingnya mungkin rosak. Buta mata, tempang, bunting. Bunting. Tetapi sah sekiranya kecacatan itu seperti tidak bertanduk, patah tanduk, terbelah telinga, berlubang telinga tapi tak hilang daging. Dilahirkan tidak berekor, tertanggal sebahagian giginya, tidak mempunyai zakar. Binatang yang dikebiri. Yang ni aku tak kena Kebiri ni Sunan. Kebiri dia mandulkan kan? Ya. Oh tak boleh yang dibandulkan. Rugi lah. Sah je. Sah. Dimandulkan boleh. Ulang Sial sekali lah. lagi. Tetapi sah sekiranya kecacatan itu seperti termasuklah tadi yang kebiri. Kembiri Tidak tu mempunyai zakar. Binatang yang dikebiri. Sah je. Cumanya itulah yang tadi yang ayam. Syarat umur binatang untuk jadi korban itulah unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri, kibas. Kalau umur binatang tu dia nak ikut tahun binatang ke tahun kita? Tahu kita lah. Dia kan bila dia lahir berapa tahun tu semua kan kita Ikut tahun kita lah. tanya yang menjagalah. Sebab kan ada binatang dia ada umur dia kan. Kalau macam aku ada kucing kan. Kucing aku dah berapa tahun dah ni? Dah tua Dah kan. ikut dia dah 15 Tak, aku baru hari tu tanya pakcik aku ada kucing seekor dah mati ni. Daripada 6 sekarang dah tinggal 1 je. Mana yang hari tu? Yang Binatang kucing hari tu. Yang kucing tu. Satu macam mana soalan Ali punya cakap ni. Yang binatang semut. Jadi aku tanya dia dah berapa tahun? 7 tahun. Lepas aku google lah kan. 7 tahun. Maknanya kalau usia kucing 44 tahun. Tu lah. 44 bro. Okey, ni menjawab soalan Hakim tadi para ulama bersepakat bahawa binatang yang boleh dijadikan korban hanyalah binatang yang dikategorikan sebagai al-an'am, iaitu unta, lembu, termasuk kerbau, kambing dan biri-biri. Sama ada jantan atau betina. Kena tengok balik lah. Al-an'am. Maksud al-an'am tu. Maknanya kat situ lah. Maknanya alim ulama dia ambil daripada situ. Standard SOP dia ambil daripada situ. Okey, apa yang dikategorikan adalah al-an'am. Maknanya tak ada. Mungkin al-an'am tu tak ayam ke apa tadi tu tak termasuk dalam al-an'am. Itulah. Maknanya dah ada garis panduan. Betul. Alhamdulillah terjawab, insya-Allah. Ilmu ni kita kongsikan bersama-sama. Kerbau tak boleh kerbau. Boleh lah tadi. Boleh lah. Okey. Tadi kau tanya apa tadi? Aku tanya apa? Itu apa? Yang tadi betul cakap settlekan. Yang mana? Tadi baru tadi. Settlekan tu. Tadi pasal yang halkom tu. Kan? Halkom. Bukan yang tadi ada tadi. Baru kau cakap tadi. Kucing. Kucing. Kucing aku tu mati. Kucing makcik aku seekor lagi tu mati. Aku tanya dia umur dia berapa. Dah 44 tahun. Berapa lama dah jaga 7 tahun. Lepas aku google lah umur kucing tu kan. Kita boleh tahu kan berapa. Jadi aku dapat tahu yang dia 44 tahun. Lagi tua Lagi tua daripada aku. Panggil abang lah dia. Aku panggil dia abang. Brother kan. Uncle. Yalah, lagi tu pasal yang tadi tu lah Halkum tu kan. Katanya tak sahih juga. Apanya? Yang kita ni ada. Kau dengar cerita tak yang Halkum? Kita ni ada Halkum sebab Nabi Adam dulu makan buah khuldi dan sangkut. Tak adalah. Itu tidak sahih katanya. Tidak sahih. Ya, kadang-kadang ada cerita-cerita yang berkait-kait itu kan macam aku pernah cerita di Israiliyat tu lah. Dia lebih-lebihkan bersandar dengan cerita-cerita yang berkaitan dengan agama ni. Nampak seolah macam hadis kan. Nampak macam cerita-cerita sirah, tapi sebenarnya hanya rekaan semata-mata. Betul kan? Menyedapkan cerita kan. Menyedapkan pun ya juga. Daripada yang asal tu dia tambah-tambah pun sama masih lagi dalam garis
garis dia. Tapi dia tambah-tambah kan. Sama ada memburuk-burukkan ataupun melebih-lebihkan. Dia hype-kan lagi benda tu lah. Apa sama juga. Dia main whack je je. Dia main whack. Dia main whack ya. Jadi apa lagi? Aku ada soalan berkenaan ni lah, semayang lagi lah kot. Bismillah. Apa? Jamak Jamak. Boleh terangkan sikit ni? Boleh. Jadi Kita ada jamak berapa, kita yang menjadi kekeliruan kau? taklah, ini untuk penerangan masing-masing sama-sama lah. Jamak ni basic dia ialah menghimpunkan. Okey. Itu dia punya dari segi maksud dia lah, menghimpunkan. Kau himpunkan solat ini dengan solat yang ini, kan? Dan dalam jamak dianya terpakai di antara dia ada dua bahagian lah, jamak takdim dengan takhir. Kan, takdim dengan takhir ni ikutlah mana yang waktu yang kita gunakan. Contoh kalau dan solat yang boleh dijamakkan adalah Zuhur dengan Asar ataupun Asar dengan Zuhur. Maghrib dengan Isyak ataupun Isyak dengan Maghrib. Tidak terpakai Maghrib dengan Zuhur. Maghrib dengan Asar ataupun Asar dengan Maghrib tak boleh, takkan sama sekali. Ataupun subuh. Isyak dengan Subuh ataupun Subuh dengan Zuhur tidak terpakai sama sekali. Jadi empat jenis solat tu lah yang boleh dijamakkan. Jadi Zuhur dengan Asar pair, Maghrib dengan Isyak pair. Jadinya takdim dan takhir tu lah macam mana maksudnya? Takdim adalah di waktu yang paling awal. Contoh kita nak jamak di waktu Zuhur. Contoh dah masuk azan Zuhur. Kita tahu ni perjalanan ni jauh lagi ni. Dan kemungkinan kita akan sampai mungkin malam. Kita tak nak terlepas sembahyang, kita sembahyanglah takdim, sembahyang jamak takdim, iaitu di waktu Zuhur tadi. Dia panggil lah jamak takdim. 4 rakaat ke? Dua-dua lah. Dia dua tu qasar. Qasar. Qasar ni maknanya pendek pula. Pendek pula kan. Kalau kita buat 4 boleh ke ni? Kena ingat juga jamak dan qasar ini merupakan anugerah. Ibarat macam hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Siapalah kita tak nak terima hadiah daripada Tuhan kan. Angkuh ke sombongkah kamu kan. Terimalah buat 2 rakaat Zuhur, beri salam terus bangun, buat Asar. Betul. 2 rakaat selesai. Jadinya itu di jamak takdim. Andai kata kita tak sempat nak menyinggah mana-mana tempat untuk di waktu Zuhur dan kita sempat berhenti di waktu Asar, kita semayang Asar 2 rakaat, Zuhur 2 rakaat, jadilah jamak takhir. Tapi kena ingat Asar dulu kalau takdim, Zuhur dululah baru Asar. Kalau di takhir Asar dulu baru Zuhur. Macam itu juga dengan Maghrib dan Isyak, takdim ataupun takhir. Macam itulah. Kalau kata jangan keliru pula kalau macam contoh Zuhur dengan Asar, fine dua-dua. Qasar ni. Kalau Maghrib Isyak jangan jadi 2 pula Maghrib tu. Tak boleh. Dia jadi 3. Dia kena 3 dan 2. Kenapa subuh tak boleh ni? Sebab dia dah 2 dah. Dia tak ada pair. Dia tak ada pair. Faham. Kalau macam sekarang kali kan, kalau macam dulu mungkin perjalanan jauh tak ada tempat rehat. Kalau macam sekarang kan ada banyak tempat rehat. Betul. So kita boleh berhenti, tak ikut time gini. Macam aku cakap tadi, hadiah lah tu. Hadiah. Siapalah kita gunakan tidak menerima hadiah. Tapi tak salah juga kalau kita buat macam biasa. Tak salah. Kalau kata duk ragu-ragu, macam mana ni? Pasal dah semayang lampat. Jalanlah 4 kan. Tapi yelah, ambil lah peluang. Kita tahu, tapi kau tak ambil tahu. Disebabkan tak buat tu sebab tak tahu. Kan sayang. Kan? Dia ibarat macam gini lah. Kita dengar ada brim nak bagi, berebut, kau pergi ambil. Dia ibarat macam itulah kan. Hadiah daripada Tuhan, berebut lah. Jangan gunakan alasan tak tahu, ambil tahu. Contoh orang brim, orang yang tak tahu, buta internet pun sanggup belajar kan. Suruh kawan-kawan member tolong isikan, nak dapat punya bantuan kan. Betul tak? Tapi macam contoh berkenaan dengan Zuhur tadi niat kita niat 4 rakaat kita dah kasar? Tak maksudnya 4 rakaat dan kita tukar ke jadi 2 rakaat lah. Tak, kita niat kasar. Niat kasar. Saja aku semayang Zuhur, kasar, jamak
jamak kasar kerana Allah Ta'ala. Dia tak ada komplit kita sebut ni kita dah niat jamak, kita dah niat kasar. kita dah tak niatkan ada pendek dah. Yalah. Cakap tadi Sembahyang biasa. jamak kalau yang di waktu yang paling awal Zuhur. Lepas tu untuk dianjakkan ke asar kau buat sekali kan. Time Zuhur tu. Zuhur tu sembahyang siap-siap dengan asar. Okey, dia kalau contoh situasi kau dah buat jamak ni, tapi time asar kau solat asar 4 rakaat. Benda tu tak jadi masalah kan? Kenapa nak sembahyang lagi? Dah sembahyang tadi sana. Lupa lagi. Hayal buat kita. Kalau lupa tak apalah kan. Kalau tahu tak payahlah. Kalau tak lupa, nama pun terlupa. Betul. Mana tahu dengan dah buat jamak sampai KL. Sembahyang lagi. Aku tak asar lagi ni. Bayang. Dia tak salah kan tu. Tak salah. Macam ni bulan puasa kau termakan. Tak salah. Yalah. Kenapa kening kau naik? Kening kau naik tu tak salah. Aku macam terpaksa Sebab menjawab. berkenaan macam tadi, kita tersolat lagi kan. Yang dia bukan satu kesalahan. Kalau kita niatnya untuk ganti solat yang dulu-dulu kita tak solat boleh ni kan. Itu kodok. Kodok Nampak lain kena ada kodokan. Niatnya kodokan. Kalau kata kau niat tu tak ada pun kodok, tak boleh lah. Tapi kodok ni bagus, buatlah waktu bila-bila kau free, kau lapang. Jangan Tapi ikut waktu Tapi ikut waktu lah. Tak, kodok ni kau buat ada masa lapang, kau pergilah. Ingat balik berapa banyak sembahyang. Tak maksud aku contoh kita nak kodok ni ikut waktu lah. Maksudnya kalau maghrib, dalam waktu maghrib tu lah kau kena ganti maghrib tu Tak juga ni kau bangun tengah malam ya aku banyak sembahyang kalau kata aku tak sembahyang dulu kan. Sampai tak terkira. Okey. Sembahyang lah sebanyak mana yang mungkin. Niat kodok. Waktu apa pun, asar ke asar, maghrib. Sebab benda tu ganti, kau kena ganti. Ganti di bukan waktunya. Nama pun kodok. Yalah. Kan bangun malam-malam sembahyang. Aku dulu banyak. Sebab sembahyang ni wajib. Betul. Kau tak buat utang, jadi utang. Utang kena bayar. Macam puasa kan. Dia utang lah. Benda-benda wajib ni semua utang lah. Kau tak buat, dia tergantung. Jadi satu orang kata nasib baik tak ada interest je. Entah ada. Takut kita nak berjawab ke. Mana ada. Yelah, ada dah riba. Takut nak menjawab. Kau punya kelakar ni. Takut. Yelah, kita ceritanya kalau kita tinggalkan kita dapat dosa. Tak ada tambahan-tambahan dosa kita tak buat kan. Tak ada, kau bayangkan yang pokok pun tak buat lagi kan yang interest. Buat dulu kan, ganti balik kan. Tahu tak tahu, serahlah pada Tuhan. Yang penting kau buat. Betul. Ganti je lah kan. Ni aku subuh berapa kali sembahyang lah. Kodok. Lebih macam Hilal cakap tadi lah, dah terlebih sembahyang kan. Alhamdulillah. Dapatlah juga pahala kan. Kalau kita kita solat dekat masjid berjemaah. Dan kita balik. Kita jadi rumah ajak solat dan kita jadi imam. Boleh tak? Cakap lah tadi kan saya dah sembahyang. Tapi boleh tak? Aku jadi imam lagi. Tapi tengok pada niat aku Tak, tengok lah. Dia mesti tahu kau balik daripada maghrib, suruh sembahyang maghrib lagi. Contoh lah. Salah ke rumah aku nak dapat pahala? Tak salah. Tapi berjemaah tu kan. Tapi kenapa dia ajak waktu yang kau dah balik dari masjid? Contoh lah. Isyak nantilah pula. Contoh. Contoh. Tapi contoh kau tu tak apa nak kena kan. Sama Ali. Okay. Di ibarat macam kau balik daripada kenduri rumah orang sebelah tahlil makanan. Orang kata makan aja, makan sama-sama, paksa makan kan mungkin boleh jadi clash. Dia benda ni faham sendirilah. Yalah. Kau dah nampak laki kau balik daripada sembahyang maghrib. Bang, jom kita sembahyang maghrib berjemaah. Ajarnya Tapi kalau aku niat cakap je lah, InsyaAllah isyak nantilah. Yalah, contoh kalau kita nak sembahyang juga tak boleh lah. Pening. Ali dah cangkung. Jangan sampai dia yalah. Tu aku cerita tadi pasal kita nak ganti solat kita dulu-dulu kita tak buat kan. Dengan rumah kita boleh niat tu tak? Yelah, kau sembahyang masalah kau dah niat untuk kodok kan. Tak boleh lah jadi ada orang imam. Pening. Oh, jadi pening. Pening. Alah. Melainkan orang tu datang masbuk kan, sembahyang belakang kau. Fine lah. Tak tahu.
Ini kau dah depan dan dah niat qada, yang belakang dah niat maghrib fardu. Okey Li, kau sebut pasal tadi. Kita dress Mas- sikit lah. Kalau kau tengah semayang sunat lah, contohnya sunat 2 rakaat. Kalau Orang belakang follow dia nak semayang maghrib lah contoh kan. Okey, orang yang belakang tu dia kena sentuh ke ataupun dia Tak, cukup dengan syarat takbir lah. Allahu Akbar. Ada, tak payah. tak ada sentuh. sentuh tu macam ni. Nanti dia set balik. Dia Jadi. takkan faham? Jadi. Dia yang jadi. Tiba-tiba lari. Cop dia kat belakang. Tak ada, dia Kacau cukup tak ada. yang Cukup. Dia tweet kau. Tapi itulah masalahnya sekarang ni kita diajar dulu disentuh kan. Dia sebenarnya bagi syarat kan. Mungkin orang ingat syarat tu ialah sentuh lah apa kan. Sebenarnya cukup dengan takbir kuat-kuat sikit. Allahu Akbar kan. Orang tahulah. Betul lah. Takut pula kan aku nak tabir kuat-kuat. Kalau dalam satu surau dia tak perasan, rupanya ada orang berjemaah dan kita dia semayang berjemaah dengan kita pula. 3 lapis dah jadi. Dah jadi 2 lah. 2 jemaah. 2 jemaah kan. Mula-mula kita ikut Sana tu dah kan. Tak boleh lah. Lepas tu dia nyalakan aku, kenapa awak tak masuk sana? Sebenarnya lain. Sebenarnya yelah benda-benda itu dah masuk adab. Kita dah tengok orang sana dah buat jemaah, follow lah sana. Solat tetap sah. Sah memang Sah. tak ada masalah. Semuanya itulah banyak-banyak jemaah dalam Yalah. sana Sebab aku sikit, pernah sana sikit. terjadi perkara tu. Ya. Mungkin member aku tu tak perasan kan. Nah, tak Yang sana perasan dah tak berjemaah apalah, nama kan. pun tak perasan. Lepas tu aku dah habis tu tapi aku jalan je solat Nah. kan. Imam tu tak perlu niat jadi imam betul lah. Nak Ali. Macam mana? Yalah, bila orang dah kat sebelah kita tak payahlah Dia dah takbir, nak kita follow tak kita. payah. Dia automatik lah, dia jadi imam. kita jadi imam. Teruskan je lah. Dia yang kena niat makmum betul. Sebab dia dah sedar dulu, dia yang mengikut ke belakang kemudian. Aku pernah tengok video tu yang dekat Indo tu. Member dah dekat saf ni. Sebelah kiri, sebelah kanan. Lepas tu yang member dah Allahu Akbar. Yang imam ni pusing-pusing tengah main handphone lah. Oh, bukan solat pun. Bukan pusing. Tu kena tengok betul lah. Tak ada masalah. Yang makmum tadi dia sangkakan member tu sembahyang, teruskan je lah sembahyang, tak ada masalah. Tak terbatal pun dia. Ada apa lagi soalan? Cumanya dari segi jemaah tu terputus lah, terbatal lah. Betul. Faham. Okay. Berbalik pada jamak takdim dengan jamak tadilah dia ada syarat dia ialah 3 hari setelah sampai. Jarak dia? 90 km. 2 marhalah panggil 2 marhalah 90 km kurang lebih. Syarat dia hari masuk dengan hari keluar tak kira. Kalau kata kita niat nak pergi ke sana untuk bercuti 3 minggu, 2 minggu, seminggu sampai hari pertama settle lah, habis. Terbatal lah. Maknanya tak boleh jamak lagi dah. Sebab kita dah niat untuk bermastautin lebih daripada 3 hari. Contohlah kalau kata kita ada urusan 1 hingga 2 hari, InsyaAllah boleh jamak hari-hari berikutnya. Kalau memancing pula ni? Tak ada masalah. Niat riadah apa semua kan. Niatlah riadah memancing tu kerana Allah Ta'ala. Tak ada masalah. Pergilah pergi berapa hari jauh kan. Mungkin sehari isu setengah. niat tu ada juga Kan? Niat lillahi ta'ala riadah kan. Macam ada orang niatnya nak pergi konsert. Dia bergantung juga. Kalau kata benda-benda yang bukan dalam syariat agama tidak terpakai. Okay, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Jangan lupa dapatkan Hikayat Baju Terpakai RM100 senaskah, sebuah buku rujukan bagi memudahkan anda yang ingin memulakan perniagaan baju bandel. Terima kasih kepada Ali kerana dapat menjawab sedikit sebanyak persoalan daripada kami. Itu pun ialah kita tengok nota jugalah. Betul. Recall. Lebih pada ulang kaji Ulang lah. kaji. Kalau ada salah dan silap, Harap dimaafkan. ya betul. Boleh saya menumpang mandi. Kajang 4 malam, kajang melipat. Kajang hamba mengkuang layu. Kajang hamba. Okay, kita akan berjumpa di episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.